Selamat kembali. InsyaAllah kita nak kongsikan dengan anda satu kempen, iaitu kempen dana Kapet Masjid. Dan bersama dengan saya ialah Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Sudah pastinya seorang pendakwah yang cukup disegani dan dihormati. Yang kalau saya interview daripada dulu, zaman-zaman dulu lah mula-mula hosting kan, memang ni antara ustaz favourite tau. Sebab well research, banyak saya belajar dan pasti hari ni pun banyak lagi kita akan belajar daripada Datuk Ustaz. Okey, yang hari ni kita punya fokus ialah bersama dengan sebuah NGO lah, Yayasan Ikhlas. Fokus hari ni memang niche betul-betul. Khusus untuk membantu masjid-masjid menggantikan kapet pasca banjir. Betul. Jadi Ustaz ceritakan bagaimana, kenapa benda ni sangat penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat saya, saudari Farah, seterusnya para penonton kita tak kira di mana juga berada, yang dari utara kita doakan sejahtera, yang dari timur moga terus makmur, yang dari barat moga sentiasa dapat berkat. Pagi ini kita nak mengambil kesempatan nak mengajak seluruh para penonton muslimin muslimat, kita nak menumpang rasa simpati terhadap perkara-perkara yang berlaku selepas daripada banjir, orang sebut pasca banjir. Dan salah satu daripada perkara yang sekarang ini kita nak wawarkan pada masyarakat ialah banyak masjid-masjid dan surau-surau yang kini terjejas kerana banjir ini. Yang biasa kita highlight adalah kediaman, rumah, sekolah. Tapi masjid juga tidak terkecuali. Kalau dalam konteks negeri Pahang saja, kita ada 43 buah masjid dan 45 buah surau yang rosak teruk kerana banjir ini. Dan kos untuk nak membaik pulih semula masjid-masjid ini juga bukannya sedikit. Untuk nak baiki 43 masjid saja kita memerlukan kos 1.5 juta. Untuk nak membaiki balik surau-surau yang terjejas teruk ini 840,000 kurang lebih. Jadi kita nak mengajak muslimin muslimat, kalau kita tak dapat nak baiki keseluruhan pun masjid itu, kita sumbang satu daripada unsur yang sangat mustahak untuk pembaikan masjid, iaitu kapet atau pemaidani. Sebab pemaidani, kapet memang semuanya rosak. Dan banjir yang berlaku baru-baru ini bukan sekadar di Pahang, bahkan di negeri-negeri lain, dia bukan banjir air saja, dia lumpur. Jadi lumpur ini walaupun dibersihkan, dia masih ada kekal lagi warna lumpur itu dan juga bau dia itu. Jadi kita fikir macam mana kita nak buat, kita ganti betul lah kepada yang baru. Dan alhamdulillah pihak Yayasan Ikhlas tampil untuk memudahkan kita urusan pergantian pemaidani ini. Mereka rancang ada 20 buah masjid di seluruh Malaysia. Mereka akan pasangkan kapet-kapet baru. Dan alhamdulillah untuk yang pertama telah dipasang pada minggu lalu di kampung Kuala Kaung di Lancang, Pahang. Ustaz, pergi tengoklah. Ya, kita pergi tengok sebab kita nak tahu tebal mana kapet tu, under layernya bagus ataupun ikut tidak. Ikut spek, pakcik-pakcik esok nak semayang selesa ke tidak. Jadi kita tengok, alhamdulillah boleh diteruskan. Jadi kita nak mengajak seluruh muslimin muslimat, jangan lepaskan peluang. Ini pencen kubur kita. Masya Allah. Sebab kalau orang tu semayang selesa, ilmu semayang tinggi mana sekalipun, tapi kalau nak letak lutut sakit, tak khusyuk. Jadi dia khusyuk itu menambahkan lagi pahala ataupun nilai semayang itu di sisi Allah. Jadi kapet ini sebahagian daripada kempen Masjidku Nyaman, Masjidku Harum, Masjidku Indah. Ini sebahagian daripada kempen kita. Betul. Sebenarnya kalau kita yang tak sakit lutut pun bila sujud di tempat kapet yang bersih, yang harum, yang tebal, empuk, kita rasa seronok nak sujud lama-lama kan. Betul. Jadi bayangkan kita membantu orang sujud lama. Masya Allah. Sujud lama itu yang afdal. Kan, Ustaz? Dan setiap kali saya bercakap dengan siapa-siapa pula yang turun ke lapangan, pasti dia orang akan berkongsikan, mereka akan kongsikan pengalaman. Jadi bila Datuk turun ke lapangan, ada tak insiden ke yang nak kongsikan dengan kami yang menyentuh perasaan, menyentuh hati? Baik, kalau kita tengok dalam konteks banjir, macam kami di negeri Pahang yang negeri paling terkesan sekali berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi kita tengok ada di kalangan yang menjadi mangsa banjir ini, kalau orang di Selangor ataupun di tempat-tempat lain, rumahnya dimasuki air saja.
Kemudian selepas seminggu boleh dibersihkan, datang sukarelawan. Ya. Ada setengah tempat di kampung-kampung rumahnya hilang terus. Tak ada, hanya tinggal tangga, hanya tinggal tiang. Jadi bagaimana? Bayangkanlah mereka pergi duduk di PPS, keluar pada PPS rumah dah tak ada. Jadi kita mengenangkan perasaan dia itu. Segala-galanya hilang sekelip mata. Orang yang buat perniagaan ikan sangkar, ikan patin sangkar di tebing-tebing Sungai Pahang. Habis hanyut. Dan ikan-ikan sungai ini bukannya murah. Betul. Jadi bayangkanlah pendapatan hilang, ikan. Bagaimana nak beritahu sabar itu dah tak boleh lagi. Lepas itu kita beritahu kepada orang yang terkesan ni, tuan-tuan, ini bukan level sabar lagi dah. Ini dah kena level redha. Kalau sekadar sabar kita masih ada nak marah lagi. Why me, why me, why me. Tapi kalau dah redha, dia akan sampai pada peringkat why not. Masya Allah. Kenapa saya tak boleh diuji? Ini peringkat yang tinggi. Masya Allah. Sebab itu kita sebagai orang yang mendengar dan melihat pun rasa, Allah, kalau aku tak tahan ni. Masjid Surau saya ambil contoh. Berapa Tok Imam AJK Masjid menyandar menengok nak membersihkan daripada A sampai Z tak terbuat. Tapi alhamdulillah ramai rakan-rakan kita dari negeri lain datang tolong basuhkan. Jadi sekarang kita nak bangkit balik, kita mulakan dengan membantu untuk dana kapet ini. Mungkin ada yang bertanyakan, Datuk, kenapa nak kena tukar dengan kapet? Baik. Sekarang musim pandemik, semua orang bawa sejadah sendiri. Kenapa? Baik. Datuk. Majoriti daripada jemaah masjid kita adalah warga emas. Ya. Mungkin bagi orang muda-muda yang tanya soalan ni, mereka tak pernah sakit lutut. Jadi kalau tanya pada orang yang sakit lutut, semayang atas marble, atas tile ni begitu menyeksakan betul. Betul? Terutama duduk antara dua sujud. Ketika duduk proses di atas lantai tu tak kuat mereka. Sebab itu sekarang di pasaran orang jual sejadah yang sejadah cerdik lah, sejadah bijak lah, dia boleh balik semula sponge macam-macam. Sebab untuk kekuatan lutut mereka dah tak ada lagi. Ya. Jadi bila masjid itu berkapet, mereka akan lebih sedap untuk nak turun sujud, duduk antara dua sujud. Hatta Masjidil Haram pun, walaupun dia ada tiles, tapi tetap digolongkan, dibentangkan permaidani ketika solat. Benar. Sebab ada orang yang tak kuat lututnya. Betul. Even sports people, kalau ada torn ligament pun, dia akan dapat merasai kesakitan tu. Memang, sebab saya ada torn ligament. Memang sakit. Dan memang bayangkan ayah-ayah kita lah yang berada di masjid, kita kena bantu ayah-ayah mak kita kan, insyaAllah. Okey, jadi sekarang ni katalah ada badan korporat ataupun individu nak memberi sumbangan, bagaimana? Baik, dia begini. Untuk sebuah masjid, kita menganggarkan kos untuk buat pemaidani baru ini antara 30 hingga 50 ribu. Dan pihak Yayasan Ikhlas menyasarkan untuk dapat sumbangan sebanyak 750 ribu untuk semua masjid ini. Jadi kepada yang nak menyumbang, boleh saja tengok pada nombor yang tertera di dalam skrin sekarang ini, boleh capture saja gambar ataupun terus saja melayari laman sesawang pihak Yayasan Ikhlas, yang mana mereka ada menyediakan di situ banyak maklumat, ataupun boleh telefon secara terus pada pihak Yayasan Ikhlas di talian 03 892 65954. Dan jangan risau, setiap sumbangan ini, sumbangan RM50 ke atas akan melayakkan kita dapat resit pengecualian cukai daripada pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi pertanyaan lanjut boleh hubungi nombor yang tertera pada skrin. Baik, jazakallah khairan kathiran Datuk. Moga Allah memberkati usaha Datuk dan memudahkan urusan kami. Amin. Untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Dan paling penting adalah platform yang sahih, bukan scammer, bukan akan digunakan untuk saluran yang silap. Jadi salurkan kewangan anda, infak anda, zakat anda di tempat yang betul. Baik, para penonton, kita rehat seketika, terus bersama dengan kami.